Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan bab 1 fungsi. Dalam video ini, saya akan berkongsikan teknik menjawab yang mudah dan saya percaya bahawa anda mesti dapat mengikut jalan kerja yang saya tunjukkan. Jika anda sudah mahir teknik menjawab yang saya ajar dan dapatkan markah penuh dalam bab fungsi tidak menjadi masalah. Soalan-soalan terpilih pada hari ini ialah soalan sebenar SPM. Jadi, pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Diberi fungsi gx sama dengan 5x tambah 2 dan hx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3, cari g songsang 6. Setiap kali nampak soalan fungsi, langkah pertama adalah salin maklumat yang diberikan. Kita akan tukarkan simbol titik bertindih dan anak panah kepada simbol tanda kurung dan sama dengan. Saya tahu banyak pelajar akan mencari G songsang X sebelum mencari G songsang 6. Sebenarnya anda tidak perlu mencari G songsang. Anda boleh terus mencari G songsang 6. Untuk mencari G songsang 6, saya akan melakarkan satu gambar aja supaya anda lebih mudah faham, iaitu gambar aja anak panah. Dan kamu perlu faham 6 di sini bermaksud objek. Objek untuk G songsang. Kita nak mencari image-nya. Jadi, saya akan letakkan nombor 6 di sebelah kiri. Boleh? Manakala di sebelah kanan ialah image-nya. Jadi, saya nak letak apa? Mungkin saya boleh letak Y. Y ialah image untuk 6. Maka kalau ikut soalan ni, saya akan letak anak panah seperti ini. Dari 6 ke Y ialah G songsang. Sebab apa? Sebab G songsang kurungan 6 sama dengan Y. Kita nak cari G songsang 6. Jadi, pastikan anak panah untuk G songsang adalah dari 6 ke Y. Sebab Y ialah image-nya. Manakala fungsi yang diwakili dari Y ke 6 ialah apa? Jawapannya lah fungsi G. Boleh? Berdasarkan gambar aja ni, saya boleh tulis biar G songsang 6 sama dengan Y. Berdasarkan maklumat di atas ini, G songsang 6 sama dengan Y. Dan langkah seterusnya ialah apa? Kita akan menulis GY sama dengan 6. Sebab kalau G songsang 6 sama dengan Y, maka GY sama dengan 6. Jadi, lain kali kalau kamu tak nak lakar gambar aja ni pun tak apa. Yang penting kamu faham, kalau G songsang 6 ialah Y, maka GY sama dengan 6. Dua maklumat ini adalah berasal daripada gambar aja ni. Untuk senang, kita hanya tukar seperti ini saja. Y di sini and then 6 di sini. Asalnya G songsang, sekarang ialah G. Selepas itu, kita akan teruskan seperti ini. Kiri dan kanan. Bagaimana teruskan? Tanya pada diri, GY ialah apa? Boleh cari kan? Sebab ini adalah tentang fungsi G. Jadi, kita hanya tengok sini saja. Gx sama dengan 5x tambah 2. Kita telah belajar kalau X ini ubah, X ini juga ubah. Sebagai contoh, kalau X ini ubah jadi 1, X ini akan jadi 1 kan? Sekarang kita nak jadi apa? GY kan? Bermaksud kita nak tukarkan X ini kepada Y, maka X ini juga perlu ditukarkan kepada Y. Jadi saya boleh tulis apa? 5Y tambah 2. Saya akan tulis di bawah. 5Y tambah 2 sama dengan 6. Kemudian jangan lupakan sasaran kita. Kita nak cari apa? Kita nak cari G songsang 6, iaitu Y. Asalkan kita dapat nilai Y, maka kita dapat nilai G songsang 6. Jadi saya boleh pindahkan 2 ke sebelah kanan. 5Y sama dengan 6 tolak 2 dapat 4. Dan akhirnya kita dapat Y sama dengan 4/5. Ini adalah nilai Y. Apabila kita dapat nilai Y, sudah dapat jawapan G songsang. Sebab G songsang ialah Y dan Y ialah 4/5, maka G songsang 6 ialah 4/5. Jadi saya tulis kesimpulan di sini. G songsang 6 sama dengan 4/5. Dari sini kamu nampak apa? Sebenarnya baris pertama akan disalin semula untuk baris terakhir jawapan kita. Kita hanya gantikan Y 4/5 ke baris pertama dan dapat jawapan kita. Boleh.
G songsang 6 ialah 4/5. Ini soalan A. Sekarang kita tengok soalan B pula. Kita nak cari fungsi gubahan HGX. Senang saja kan? Saya salin soalan. HGX. Untuk mencari HGX, langkah pertama adalah salin semula. Kita salin HGX saja. Kemudian kita letak satu tanda kurung besar untuk fungsi di sebelah kanan. Tujuannya adalah untuk membantu kamu fokus. Fokus fungsi berada di dalam tanda kurung, yaitu GX. Jadi, tanya pada diri, adakah kita mempunyai GX? Ada kan? Yaitu 5X tambah 2. Maka saya akan gantikan ini ke dalam GX. Saya akan tulis H 5X tambah 2 kurungan besar. Boleh? Kemudian kita hanya tinggal fungsi H saja, di mana objeknya ialah 5X tambah 2. Apabila sampai tahap ini, sangat mudah sebab kita hanya perlu tengok fungsi H saja, iaitu sini. Jadi di sini kita nampak Hx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 kan? Kalau X ini ubah, X ini juga perlu ubah. Sekarang kita nak ubah jadi apa? X ubah jadi 5X tambah 2 kan? Maka kedua-dua X ini juga perlu tukar menjadi 5X tambah 2. Yang lain jangan tukar. Kuasa 2 lah, negatif 4 lah, tambah 3. Semua ni jangan tukar. Kita hanya ubah X kepada 5X tambah 2. Maka saya akan tulis 5X tambah 2 kuasa 2 tolak 4 darab 5X tambah 2 tambah 3. Nampak tak? Cikgu hanya ubah X kepada 5X tambah 2 dan X ini juga tukar kepada 5X tambah 2. Lepas tu, kamu hanya perlu pemudahkan saja. Kita boleh kembangkan dan pemudahkan. Untuk bahagian ini, saya akan tulis 2 kali. 5X tambah 2 darab dengan 5X tambah 2. Kemudian negatif 4 darab 5, negatif 20X. Negatif 4 darab 2, negatif 8 tambah 3. Bahagian ini kamu boleh tekan kalkulator. Kemudian 5 darab 5 apa? 25X kuasa 2. 5X darab 2, 10X. 2 darab 5, 10X. 2 darab 2, 4. Tolak 20X, tolak dengan 5. Pemudahkan lagi. 25X kuasa 2, tulis di depan. 10 tambah 10, 20. 20 tolak 20, kosong. Jadi, tak perlu tulislah. Untuk nombor 4 tolak 5 dapat negatif 1. Ini jawapannya. Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan kedua. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi H dan fungsi gubahan H kuasa 2. Kita ada maklumat Hx sama dengan Ax tambah B dengan keadaan A dan B ialah pemarah. Pemarah bermaksud nombor yang tetap dan A lebih besar daripada kosong. Ini sangat-sangat penting sebab nanti mungkin kita dapat dua nilai A dan kita kena pilih A yang lebih besar daripada kosong. Setelah itu kita diberikan fungsi gubahan H kuasa 2X iaitu 36X tolak 35. Berdasarkan dua maklumat ini, kita nak cari nilai A dan nilai B iaitu nilai pemarah. Baik, untuk soalan seperti ini, kamu kena faham guna teknik menjawab perbandingan. Bermaksud daripada fungsi Hx, kita pergi mencari fungsi gubahan H kuasa 2. Boleh, dari sini kita pergi mencari H kuasa 2X. Sebab bila dapat fungsi gubahan H kuasa 2, kita boleh bandingkan dengan H kuasa 2X yang diberikan, iaitu 36X tolak 35. Maksudnya, kita hanya fokus pada bahagian ini saja, jangan lihat pada bahagian ini. Selepas kita dapat H kuasa 2X, barulah kita tengok ini. Boleh faham? Jadi, sekarang tanya pada diri, adakah kita mampu mencari H kuasa 2X? Boleh kan? Jadi, saya akan tulis H kuasa 2X bermaksud apa? Hx. Kalau nampak kuasa 2 bermaksud ada 2 kali lah. 2 kali H. Selepas itu, kita akan letak tanda kurung untuk fungsi di sebelah kanan seperti soalan 1. Kemudian tanya pada diri, adakah kita mempunyai Hx? Ada kan? Ax tambah B. Jadi, kita hanya perlu gantikan Ax tambah B ke dalam tanda kurung, iaitu H Ax tambah B
kurungan masih disalin. Selepas itu, kita boleh buat apa? Inilah tentang fungsi h kan. Jadi kita tengok sini saja. Kamu sudah belajar, kalau x ini berubah, x ini juga perlu berubah. Sebagai contoh, kalau x ini ubah jadi 1, x ini juga perlu ubah jadi 1. Boleh faham? Tetapi sekarang kita nak ubah jadi apa? Kita nak ubah menjadi ax tambah b. Kalau x ini tukar jadi ax tambah b, apa yang berlaku? X ini juga perlu menjadi ax tambah b. Boleh faham? Ini tukar, ini pun tukar. Yang lain jangan ubah, salin saja. A kamu salin dan tambah B kamu salin saja. Jadi saya akan tulis A darab AX tambah B tambah dengan B. Nampak tak? Kita hanya tukarkan X kepada AX tambah B. Yang A dan tambah B itu salin saja. Kemudian kita hanya kembangkan. A darab AX, A kuasa 2X. A darab B, AB tambah B. Ini adalah fungsi gubahan H kuasa 2X. Selepas dapat fungsi gubahan ini, perhatikan sebenarnya kita juga diberikan fungsi gubahan H kuasa 2X sama dengan ini kan. Apakah yang kita boleh buat ialah, kita akan salin maklumat ini di bahagian bawah ini. Saya akan tulis diberi H kuasa 2X sama dengan 36X tolak 35. Saya tulis perkataan diberi supaya anda lebih faham. Maklumat ini sudah diberi. Jadi apakah yang kita perlu buat? Sedangkan dua baris ini merujuk kepada fungsi yang sama, yaitu H kuasa 2X kan. Maka kita boleh membuat perbandingan. Sekarang kita fokus pada perkali X. Nampak tak di sebelah atas kita ada A kuasa 2X. Manakala di sebelah bawah kita ada 36X. Maka kita boleh bandingkan perkali untuk X. Perkali bermaksud nombor di depan X, yaitu A kuasa 2 dengan 36. Boleh? Dan kita juga boleh bandingkan pemarah dengan pemarah. Oleh sebab A ialah pemarah, B juga ialah pemarah. Kalau A, B tambah B, setia akan menjadi pemarah. Jadi kita akan bandingkan pemarah dengan negatif 35. Maka saya akan tulis A kuasa 2 sama dengan 36. Dari sini kita boleh mencari nilai A. A sama dengan apa? Tambah tolak puncak kuasa 2, 36. Kemudian A sama dengan tambah tolak 6. Dari sini kita asingkan jadi dua bahagian. A 6 atau A negatif 6. Selepas itu barulah kita buat kesimpulan. Kita sudah diberitahu A mesti apa? A mesti lebih besar daripada kosong kan? Maka kita boleh tulis macam ni. Tetapi A lebih besar daripada kosong, maka A sama dengan 6. Maksudnya A sama dengan negatif 6 tidak diterima. Dan di sini saya nak ingatkan kamu, tambah tolak ini perlu ditulis. Selepas dapat tambah tolak ini, kita akan asingkan jadi positif 6 dan negatif 6. Kemudian barulah kita buat kesimpulan. Kita nak pilih positif ke negatif berdasarkan maklumat yang diberikan. Sebab kalau kamu tak biasa tulis tambah tolak, mungkin soalan ini dia minta A kurang daripada kosong. Dan kamu akan mendapat satu jawapan saja, iaitu 6. Jadi pastikan kamu tulis tambah tolak dan akhirnya kamu buat satu kesimpulan A lebih besar daripada kosong, maka A sama dengan 6. Ini saja. Selepas dapat A 6, kita nak cari B kan? Kita bandingkan pemarah dengan pemarah. Saya akan tulis AB tambah B sama dengan, kita hanya perlu gantikan A sama dengan 6 ke sini. Saya akan tulis 6B tambah B sama dengan negatif 35. 7B sama dengan negatif 35. Dan B sama dengan apa? Negatif 35 bahagi dengan 7. Jadi jawapannya lah negatif 5. Maka kita dapat jawapan A6 sama dengan negatif 5. Ini adalah kesimpulan kita. Boleh. Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan yang seterusnya. Diberi fungsi gx sama dengan 2x tolak 8, cari g songsang x. Sama seperti soalan 1, kita nak cari g songsang x bermaksud apa? Untuk g songsang, objeknya ialah x. Sebelum kita menjawab soalan ini, kita perlu salin maklumat yang diberikan dalam bentuk kurungan dan sama dengan.
Untuk mencari G songsang X, saya akan meletakkan satu gambar raja anak panah supaya anda lebih mudah faham. Jom kita pergi tengok. Ini gambar rajanya dan saya akan labelkan X di sebelah kiri. X ialah objek untuk G songsang. Dan kita nak cari G songsang X kan, bermaksud kita nak cari image-nya. Maka image-nya kita boleh anggapnya sebagai Y. Contohnya Y saya letak di sini. Maka fungsi dari X ke Y diwakili oleh apa? G songsang. Boleh? Manakala fungsi dari Y ke X diwakili oleh G. Betul tak? Dari X ke Y G songsang, dari Y ke X ialah fungsi G. Maka saya boleh cari G songsang X lah. Kita boleh tulis biar G songsang X sama dengan Y. Maka saya boleh tulis GY sama dengan X. Kita hanya perlu tukar Y dengan X sahaja. Dan G songsang akan tukar jadi fungsi G. Kenapa kita mesti tukar jadi fungsi G? Sebab kita ada fungsi Gx kan? Kita tak ada fungsi G songsang. Jadi dari G songsang, kita perlu tukar jadi G. Apabila sampai tahap ini, kita hanya perlu buat macam ni. Kiri, kanan. Tanya pada diri, adakah kita boleh cari GY? Boleh kan? Sebab kita sudah belajar, kalau X ini ubah, X ini juga perlu ubah. Sekarang X ini nak ubah jadi apa? Nak jadi Y kan? Bermaksud, X ini juga perlu jadi Y. Yang lain jangan ubah. Boleh faham? Jadi saya akan tulis 2Y tolak 8 sama dengan X. Kemudian jangan lupakan sasaran kita. Kita nak cari apa? Y. Sebab bila dapat Y, kita dapat G songsang X. Jadi kita kena susun Y dalam sebutan X. Y di kiri, X di kanan. Saya akan tulis 2Y sama dengan X tambah 8. Dan akhirnya kita dapat Y sama dengan X tambah 8 bahagi dengan 2. Ini adalah jawapan Y. X tambah 8 bahagi dengan 2. Apabila dapat jawapan ini, kita kena tulis apa? Tengok baris pertama, G songsang X sama dengan Y kan? Dan kita dapat Y sama dengan ini kan? Jadi saya boleh tulis G songsang X sama dengan X tambah 8 bahagi 2. Kita hanya perlu gantikan Y dengan X tambah 8 per 2 saja. Boleh? Ini G songsang X. Baik, sekarang kita tengok soalan B. Kita nak cari apa? Cari nilai P dengan keadaan fungsi gubahan G kuasa 2 3P per 2 sama dengan 30. Di sini kamu perlu faham 3P per 2 ialah objek untuk fungsi gubahan G kuasa 2 dan image-nya ialah 30. Kita nak mencari nilai P. Apabila nampak nilai P, bermaksud nanti hanya ada satu jawapan saja. Kita salin soalan dulu. G kuasa 2 3P per 2 sama dengan 30. Kemudian G kuasa 2 boleh ditulis sebagai GG kan? GG 3P per 2 sama dengan 30. Selepas itu, kita akan letak tanda kurung besar untuk fungsi di sebelah kanan. Maksudnya, kita fokus pada ini saja. Jangan tengok G yang berada di luar, kita tengok ini saja. Boleh tak kita mencari G 3P per 2? Boleh kan? Sebab kita hanya perlu tengok fungsi G. Gx sama dengan 2x tolak 8. Sekarang kita nak buat apa? Tukarkan X ini kepada 3P per 2. X ini tukar jadi 3P per 2. Maka X di sebelah kanan juga perlu jadi 3P per 2. Yang nombor 2 dengan tolak 8, jangan pergi ubah. Jadi saya akan tulis G, lepas tu kurungan besar masih disalin. Fokus ha. Jadi saya akan tulis 2 kurungan 3P per 2 tolak dengan 8. Sama dengan 30. Boleh? Kemudian kita permudahkan bahagian dalam kurungan. Kita akan dapat G 2 dengan 2 masukkan tinggal 3P tolak 8. Kurungan besar saya masih salin. Sama dengan 30. Selepas itu, kita hanya tinggal fungsi G saja. Sudah tak ada fungsi gubahan. Jadi sekarang kita nak buat apa? Kita nak tukarkan X kepada 3P tolak 8. X ini tukar jadi 3P tolak 8. Dan X ini juga perlu jadi 3P tolak 8. Yang nombor 2 dengan tolak 8 jangan pergi ubah. Saya akan tulis 2 kurungan
3pi tolak 8. Kemudian tolak 8 sama dengan 30. Nampak tak? Saya hanya ubah X kepada 3pi tolak 8 saja. Boleh? Kemudian kita boleh permudahkan untuk cari nilai pi. 2 darab 3pi, 6pi. 2 darab negatif 8, negatif 16. Tolak 8 sama dengan 30. 6pi tolak 24 sama dengan 30. 6pi sama dengan 30 tambah 24, 54. Dan akhirnya kita boleh dapat nilai pi. Pi sama dengan 54 bahagi 6, kita dapat 9. Ini jawapannya. Boleh faham? Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan yang seterusnya. Fungsi songsang ditarifkan oleh h songsang sama dengan 2/3 tolak x. Cari hx. Baik, sebenarnya soalan ini adalah terbalik kepada soalan sebelum ini. Sebelum ini kita diberi apa? Diberi fungsi g dan kita nak cari g songsang. Tetapi sekarang diberi h songsang dan kita nak mencari hx kan? Maksudnya terbaliklah. Jadi apakah yang kita perlu buat? Sama seperti tadi, saya akan lakarkan gambar aja supaya kamu lebih mudah faham. Kita nak cari hx. X ialah apa? X ialah objek. Objek untuk fungsi h. Kita nak cari image-nya. Jadi saya akan letakkan x di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan saya masih akan letak y. Maksudnya, fungsi dari x ke y diwakili oleh apa? H. Kita nak mencari hx kan? Dan kita mesti kena label h di sebelah atas. Manakala untuk sebelah bawah ialah apa? Dari y ke x ialah fungsi h songsang. Kalau dari x ke y ialah fungsi h, maka dari y ke x ialah fungsi songsang h. Boleh faham? Jadi kita kena tulis apa? Kita akan mulakan dengan hx. Saya akan tulis macam ni. Biar hx sama dengan y. Langkah pertama adalah mulakan dengan benda yang kita nak cari. Kita nak cari hx, bukan nak mencari h songsang. Boleh faham? Kemudian kita baru tulis h songsang y sama dengan x. Jadi dari sini kamu nampak apa? Baris pertama berasal daripada anak panah pertama. Baris kedua berasalkan dari anak panah yang kedua. Kalau lain kali kamu tak nak lakar gambar aja pun tak apa. Yang penting kamu faham kalau h tukar jadi h songsang, y dengan x akan ditukarkan. Boleh? Mungkin kamu tertanya-tanya kenapa nak tukar h kepada h songsang. Senang saja, sebab kita diberi h songsang. Kalau kita hanya bergantung pada hx, kita tak boleh buat apa-apa. Kita mesti tukar kepada h songsang. Jadi, kita akan teruskan seperti ini, kiri dan kanan. Sekarang tanya pada diri, adakah kita boleh cari h songsang y? Boleh kan? Sebab kalau x ini ubah, x ini juga perlu ubah. Sekarang kita nak ubah x menjadi y. Maka x ini tukar jadi y, x ini juga perlu jadi y. Yang lain jangan pergi ubah. Kita hanya salin saja. 2 bahagi 3 tolak y. Boleh? Sama dengan x. Kemudian jangan lupakan sasaran kita. Kita nak cari apa? Kita nak cari y. Asalkan kita dapat y, maka kita dapat jawapan hx. Sekarang kita permudahkan jadi satu baris. 2 sama dengan apa? Kita akan darab x dengan 3 tolak y. Saya akan tulis x kurungan 3 tolak y. Kemudian permudahkan 3x tolak xy sama dengan 2. Dan kita nak cari y kan? Saya akan pindah negatif xy ke sebelah kiri dan nombor 2 ke sebelah kanan. Maka kita dapat xy sama dengan 3x tolak 2. Dan akhirnya kita pindah x ke sebelah kanan. Dan kita dapat y sama dengan 3x tolak 2 bahagi dengan x. Pastikan sebelah kiri ialah y dan sebelah kanan ialah x. Boleh faham? Apabila kita dapat ini, kita boleh tulis kesimpulan. Dari baris pertama, kita ada hx sama dengan y. Dan sekarang kita dapat y sama dengan ini. Maka kita boleh tulis hx sama dengan 3x tolak 2 bahagi dengan x. Saya tulis di bawah. hx sama dengan 3x tolak 2 bahagi dengan x. Baik, kita tengok soalan B. Cari nilai x dengan keadaan hx sama dengan negatif 5. Sekarang kita ada maklumat ini dan kita berminat nak cari x ini.
Jadi, apakah yang kita perlu buat? Tanya pada diri, adakah kita mempunyai hx? Ada kan? Hx tadi kita baru cari. 3x tolak 2 bahagi dengan x. Saya salin di atas. Kemudian kita baru tengok soalan. Maksudnya kita akan salin hx sama dengan negatif 5 di sini. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Tanya pada diri, hx apa? Hx ialah 3x tolak 2 bahagi dengan x. Saya akan tulis di bawah. Sama dengan negatif 5. Dari sini kita boleh cari nilai x. Pindahkan x ke sebelah kanan. 3x tolak 2 sama dengan negatif 5x. Kemudian kita hanya perlu pindahkan negatif 5x ke sebelah kiri dan negatif 2 ke sebelah kanan. Kita dapat 3x tambah 5x sama dengan 2. Maka kita dapat 8x sama dengan 2 dan akhirnya x sama dengan 2 bahagi 8. Kita dapat 1/4. Ini saja. Boleh? Sekarang kita tengok soalan 5. Diberi fx sama dengan 3x tambah 4 dan fgx sama dengan 6x tambah 7, cari fg4. Di sini kita diberikan dua fungsi f dengan fg dan kita perlu mencari fg4. Pertama sekali kita salin maklumat fungsi yang diberikan, kemudian kita tengok pada soalan fg4. 4 di sini bermaksud apa? Objek. Objek untuk fungsi gubahan fg. Jadi kalau kita nak cari fg4, kita kena cari fungsi yang berkaitan, iaitu fungsi fg. Jangan lihat pada fungsi f. Boleh faham? Jadi boleh tak kita cari fg4? Boleh kan? Sebab kita telah belajar, kalau x ini ubah, x ini juga akan ubah. Kalau x ini tukar jadi 1, maka x ini juga akan jadi 1. Sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari fg4 kan? Bermaksud kita nak tukarkan x ini kepada 4. X tukar jadi 4 dan x di sebelah kanan juga perlu jadi 4. Yang lain jangan pergi ubah. Maka kita hanya perlu tulis 6 darab 4 tambah 7. Nampak? Kalau x jadi 4, x ini juga akan jadi 4. Kemudian kita tekan kalkulator. 6 darab 4 tambah dengan 7, kita dapat 31. Sama dengan 31. Bermaksud objek ialah 4 dan image-nya ialah 31. Seterusnya kita tengok soalan B. Kita nak cari gx. Soalan ni agak berbeza sebab biasanya kita akan diberikan fungsi f dan g dan kita diminta mencari fgx kan. Tetapi sekarang terbalik pula. Dia bagi f dan bagi fg, kita nak cari g. Jadi apakah langkah-langkah yang sepatutnya? Pertama sekali, kita mesti mulakan dengan fungsi yang ada g. Di sini kita ada fgx kan? Saya akan salin semula. Fgx sama dengan 6x tambah 7. Kemudian ikut langkah-langkah saya. Kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Kemudian kita hanya perlu salin semula fgx dan kita letak tanda kurung besar di sini. Sama dengan 6x tambah 7. Tanya pada diri, adakah kita mempunyai fungsi gx? Memang tak ada, sebab ini soalannya kita nak cari gx kan? Tak apa. Tapi jangan lupa kita ada fungsi f kan? Untuk fungsi f, kita punya objek ialah gx. Maksudnya kita hanya perlu tengok sini. Fx. Fx sama dengan 3x tambah 4. Kalau x ini tukar, x ini juga akan tukar kan? Sekarang kita nak tukarkan x kepada gx. Maka x di sebelah kanan juga perlu tukar jadi gx. Jadi kesimpulannya apa? 3gx tambah 4. Ini saja. Saya akan tulis 3gx tambah 4 sama dengan 6x tambah 7. Dengan ini kita dapat mencari gx. Lepas tu kita permudahkan. Tambah 4 pindah jadi tolak 4. Saya akan tulis 3gx sama dengan 6x. 7 tolak 4 dapat 3. Kemudian kita akan bahagikan dengan 3. Dan permudahkan lagi, kita dapat
Gx sama dengan apa? 6 bahagi 3, 2x tambah 3 bahagi 3, kita dapat 1. Ini jawapannya. Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan yang seterusnya. Diberi fungsi gx sama dengan 3x tambah 1 dan fungsi gubahan fgx sama dengan 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 4, cari g songsang x. Sebenarnya soalan ini lebih kurang sama. Tadi kita pernah mencari g songsang x. Kalau ada fungsi g, memang kita boleh cari g songsang x. Jadi di sini saya ulang sekali lagi. X ini merupakan objek untuk g songsang. Kita nak mencari image-nya. Untuk memastikan kamu faham, saya lakukan gambar aja ni. Saya akan letak X di sebelah kiri. Manakala kanan, saya akan letak Y. Oleh itu, fungsi dari X ke Y diwakili oleh G songsang. Manakala fungsi dari Y ke X diwakili oleh G. Kalau nak mencari G songsang X, kita akan tulis biar G songsang X sama dengan Y. Maklumat ini berasal daripada anak panah yang pertama. Kemudian kita akan tukarkan G songsang kepada G. Dan Y dengan X akan tukar kedudukan, iaitu GY sama dengan X. Boleh faham? G songsang jadi G dan Y dengan X akan tukar. Kenapa nak tukar jadi GY sama dengan X? Sebab GY kita boleh teruskan dengan mudah. Kita ada fungsi G kan? Tak ada fungsi G songsang. Maka kita mesti kena tukar G songsang kepada G. Kemudian tanya pada diri, adakah kita boleh cari GY? Tak ada masalah kan? Sebab X ini tukar, X ini juga perlu tukar. Sekarang kita nak tukarkan X kepada Y. Maka X di sebelah kanan juga perlu tukar jadi Y. Oleh itu kita dapat apa? 3Y tambah 1. Boleh? 3Y tambah 1 sama dengan X. Kemudian jangan lupakan sasaran kita. Kita nak cari Y. Asalkan kita dapat Y, kita dapat G songsang X. Boleh faham? Jadi kita akan susun Y dalam sebutan X. Kita akan tulis 3Y sama dengan X tolak 1. Kemudian kita pindahkan 3 ke sebelah kanan. Y sama dengan X tolak 1 bahagi 3. Apabila sampai tahap ini, tengok baris pertama. G songsang X sama dengan Y. Dan kita dapat Y sama dengan X tolak 1 per 3. Maka kita hanya perlu gantikan Y dengan X tolak 1 per 3. Kita akan tulis G songsang X sama dengan X tolak 1 bahagi dengan 3. Ini jawapan G songsang. Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan B. Kita nak cari apa? Fungsi fx. Soalan B ini sebenarnya lebih kurang sama seperti tadi kan? Kita diberikan fungsi G dan fungsi gubahan fg. Dan kita nak mencari fx. Jadi apakah yang kita perlu buat? Kita mesti mulakan dengan fungsi yang ada f. Maka saya akan salin semula fgx di sini. Fgx sama dengan 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 4. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Lepas tu kita akan salin semula fgx di sini. Kemudian saya akan letakkan tanda kurung besar di sini sama dengan 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 4. Kemudian tanya pada diri, adakah kita ada gx? Gx ada kan? 3x tambah 1. Maka kita hanya perlu gantikan ini ke sini. Kita akan tulis f 3x tambah 1 kurungan besar masih disalin sama dengan 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 4. Kemudian kita nak cari fx kan? Apakah yang kita boleh buat? Nampak tak bahagian ini ialah 3x tambah 1. Tetapi bahagian ini ialah x kan? Apabila nampak format ini sebenarnya lebih susah sikit. Apakah yang kita boleh buat ialah kita kena biar bahagian ini sama dengan y. Saya akan tulis biar 3x tambah 1 sama dengan y. Anda jangan tanya kenapa dulu, nanti saya bagi tahu. Sekarang saya cuma berikan satu nama yang baru. 3x tambah 1, saya anggapnya sebagai y. Boleh? Kemudian saya akan susun x dalam sebutan y. Jadi saya akan tulis 3x sama dengan y tolak 1. Betul? Kemudian pindahkan 3 ke sebelah kanan. X sama dengan y tolak 1 bahagi dengan 3.
Dan saya tahu kamu mesti tanya kenapa saya nak buat langkah ini dengan langkah ini. Sebenarnya langkah pertama adalah untuk membantu 3x tambah 1 menjadi y. Sebab y ialah satu sebutan, lebih mudah. Kalau 3x tambah 1 ada dua sebutan kan, lebih susah. Kita akan tukarkan benda yang susah kepada benda yang mudah. Jadi nanti kita akan kemas kini 3x tambah 1 jadi y. Boleh? Kesimpulan ialah baris pertama untuk bantu sebelah kiri. Kita akan bantu 3x tambah 1 menjadi y. Dan baris terakhir ini untuk bantu apa? X menjadi y tolak 1 per 3. Sebenarnya untuk bantu X di sebelah kanan. Kita akan tukarkan X ini dalam sebutan Y. Kenapa nak tukar? Sebab tadi 3X tambah 1 sudah berjaya menjadi Y. Maka sebelah kanan punya X pun kena jadi Y juga. Tetapi X ini bukan Y. X ini ialah Y tolak 1 per 3. Boleh faham? Jadi ingat kalau kiri sudah tukar jadi Y dan sebelah kanan punya X pun kena jadi dalam sebutan Y. Iaitu Y tolak 1 per 3. Sekarang saya boleh tulis apa? Saya boleh tulis Fy. Fy sama dengan 9 darab apa? Y tolak 1 per 3 kuasa 2 tambah 6. Y tolak 1 per 3 dan tolak 4. Nampak tak kiri dalam sebutan Y, kanan juga dalam sebutan Y. Jangan tulis X di sini. Boleh faham? Kemudian kita permudahkan sebelah kanan. 9 darab apa? Y tolak 1 per 3 darab dengan Y tolak 1 per 3. Dan kita boleh permudahkan ini jadi 2. Kita tinggal 2 darab Y, 2Y. 2 darab negatif 1, negatif 2 dan tolak 4. Selepas itu kita darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kita dapat Fy sama dengan 9 darab dengan Y kuasa 2. Tolak Y dan tolak Y kita dapat negatif 2Y. Negatif 1 darab negatif 1 dapat 1 per 9. Tambah 2Y. Tolak 2 tolak 4 kita dapat negatif 6. Kemudian permudahkan lagi. 9 dengan 9 boleh dimasukkan. Maka kita tinggal Fy sama dengan Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1 tambah 2Y tolak 6. Permudahkan lagi. Fy sama dengan apa? Negatif 2Y tambah 2Y kosong. 1 tolak 6 negatif 5. Jadi saya akan tulis Y kuasa 2 tolak 5. Apabila sampai tahap ini, kita nak cari Fx boleh tak? Boleh kan? Sebab kalau Y ini tukar jadi 1, Y ini juga perlu jadi 1. Kalau Y ini jadi 2, Y ini juga perlu jadi 2. Sekarang kita nak cari apa? Sekarang kita nak cari Fx. Kita nak tukarkan Y ini kepada X. Maka Y di sebelah kanan juga perlu jadi X. Boleh faham? Jadi saya akan tulis X kuasa 2 tolak 5. Nampak tak? Y ini tukar jadi X. Y ini juga jadi X. Ini jawapan kita. Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan seterusnya. Diberi fungsi Fx sama dengan 3x tolak 2, cari nilai x apabila Fx memetakan kepada diri sendiri. Apakah yang dimaksudkan oleh ayat ini? Sebenarnya sangat senang. Bermaksud objek ialah x. Apabila memetakan kepada diri sendiri, bermaksud image-nya juga ialah x. Maksudnya kita boleh terjemah ayat ini kepada bentuk ini. Fx sama dengan x. Di mana objek ialah x, image-nya juga ialah x. Ini bermaksud memetakan kepada diri sendiri. Okey? Dan kita akan gunakan Fx sama dengan x sebagai permulaan untuk mencari nilai x ini. Boleh faham? Saya akan tulis Fx sama dengan x. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Tanya pada diri, adakah kita mempunyai Fx? Ada kan? 3x tolak 2. Saya akan tulis di sini sama dengan x. Kemudian kita boleh buat apa? Pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan dan x ke sebelah kiri. 3x tolak x sama dengan 2. Kemudian kita dapat 2x sama dengan 2 dan akhirnya kita dapat 1. Ini jawapan x kita. Bagaimana kita boleh tahu ini adalah jawapan yang tepat? Senang saja. Kita cuba tengok fungsi Fx.
fx sama dengan 3x tolak 2 kan? Kita pergi cari f1. Okey, saya tulis di tepi. F1 sama dengan apa? 3 darab 1 tolak 2, betul kan? 3 tolak 2 dapat 1. Nah, nampak tak? Di sini objeknya ialah 1. Image-nya juga ialah 1. Bermaksud 1 memetakan kepada diri sendirinya. Maka kita boleh yakin bahawa X sama dengan 1 ialah jawapan yang tepat. Baik, kita tengok soalan B. Cari nilai H dengan keadaan F 2 tolak H sama dengan 4H. Di sini kamu perlu faham, 2 tolak H ialah objek untuk fungsi F. Kita nak cari H kan? Apakah yang kita boleh buat ialah salin soalan F 2 tolak H sama dengan 4H. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Macam mana nak teruskan? Senang saja. Sebab fx sama dengan 3x tolak 2 kan? Sekarang kita nak tukarkan x kepada 2 tolak h. Kalau ini tukar jadi 2 tolak h, maka x di sebelah kanan juga perlu tukar jadi 2 tolak h. Jadi saya akan tulis 3 darab 2 tolak h tolak 2 sama dengan 4h. Nampak tak? X ini sudah tukar jadi 2 tolak h. Dan X ini juga tukar jadi 2 tolak h. Yang lain jangan ubah. Kemudian kita hanya perlu pemudahkan dan cari nilai h. 3 darab 2, 6. 3 darab negatif h, kita dapat negatif 3h tolak 2 sama dengan 4h. 4h tambah 3h, 7h. Kemudian kita boleh pindahkan 7 ke sebelah kiri. 4 per 7 sama dengan h. Maka h sama dengan 4 per 7. Ini jawapannya. Yang penting kamu faham teknik menjawab ini. Sentiasa teruskan kiri dan kanan seperti ini. Sangat sistematik dan sangat mudah untuk mendapat jawapan. Ini saja. Boleh? Baik, kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.